Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini 7 hari bulan 4 2021 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir suratul Kahfi. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, juzuk yang ke-15, bermula ayat 60, iaitu episod kisah pengembaraan Nabi Musa alaihissalam. Apabila ditegur oleh Allah, siapakah orang yang paling alim atas muka bumi? Musa kata dia. Maka Allah tegur Nabi Musa. Nabi Musa pun mengembaralah mencari Khidir. Jadi kisah kita ini bermula ayat 60, kisah pengembaraan penuntut ilmu. Dengan penuh tawaduk, merendah diri, berjalan mencari guru yang boleh mengajar kita. Mari kita baca satu dua ayat dulu. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa idz qala Musa li fataahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Berhenti sekali. Kita mula dulu cerita. Cerita siapa? Cerita Nabi Musa alaihissalam bermula di mana? Di ayat 60 ini yang kita dengar baik. Tengok apa terjemahan ayat. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita, dan ingatlah. Ayat ini panjanglah kisah. Wazkur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazkur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qala Musa, ketika Nabi Musa berkata kepada fatahu, teman dia ataupun pembantu dia, nama dia Yusha, tanda pelajar. Pembantu Nabi Musa ni nama dia Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Tengok nota di bawah. Nota 748. Mulai dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalam dan teman dia, murid dia Yusha. Apa sebenarnya kisah ini bermula di mana? Tentu dia ada sebab dia. Kisah ini bermula hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari rahimahullah taala. Panjang hadis ni, panjang. Kita ambil sikit-sikit ya. Tengok nota kaki tu ada. Bagus, kita tafsir ada, sudah ada nota kaki. Menurut hadis Bukhari nombor 78, wal lafzu lahu, dan juga Muslim nombor 2380, semasa daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Cerita ni panjanglah. Dia orang ni pergi tanya
tentang apa, pernah ada Ibnu Abbas sudah dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Ibnu Abbas kata ya, ada. Qala Ibnu Abbas, kemudian mari pula Ubay bin Ka'ab. Tengah duk tanya-tanya ni, mari Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas panggil, ya Ubay, mu ada tak riwayat tentang kisah siapa? Kisah yang Nabi sebut tentang Nabi Musa. Sebenarnya kalau kita intro daripada awal menarik, cuma panjang. Jadi ana ambil terus kepada pada kata-kata Ubay. Qala Ubay, bila Ibnu Abbas tanya dia, qala Ubayyun, na'am, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yazkuru sya'nahu yaqul. Aku dengar Nabi sallallahu sebut tentang Musa dengan sabdanya. Ini. Tengok sabda dia tu, terjemahan dia di nota kaki. Semasa Nabi Musa berucap kepada kaumnya, dia tengah duk pidato cakap pada kaumnya, seorang bertanya, Ya Musa, ata'lamu ahadan a'lama minka? Musa, adakah sesiapa di atas muka bumi ini lebih luas ilmunya daripadamu? Dia tanya soalan provokasi ke macam mana? Wallahu alam. Qala Musa, tidak ada. La, Musa kata tak ada. Sebab apa Nabi Musa berani bertegas? Sebab dia Nabi, dia berkata-kata dengan Allah, dia menerima wahyu. Mana kalau ada lagi orang yang lebih alim, tentulah Allah Ta'ala akan beritahu kepada dia. Tapi tidak ada maklumat, maka Nabi Musa nafi. Dia kata tak ada orang lebih alim kecuali aku. Logik dia bercakap. Kalau kita hari ni cakap itu, orang senyum. Orang kata itu dia tu tak cukup vitamin, tak cukup Panadol contohnya. Fa'auhallahu azza wa jalla ila Musa. Tengok. Lalu ditegur oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, bala Musa, ada lagi orang lebih alim padamu, abduna Khadirun, hamba aku nama Khadir. Ada lagi. Sudahlah. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi Musa, kerana ia tidak mengembalikan soal ilmu itu kepada Allah. Patut dia kata Allahu a'lam. Dia jawab tak ada, aku paling alim. Maka Allah nak uji dia. Dan diterangkan bahawa ada seorang hamba-Ku yang lebih ilmunya daripadamu, dan bahawa orang itu dapat ditemui di tepi pantai, berhampiran dengan tempat pertemuan dua laut. Kemudian diperintahkan supaya ia membawa bekalan ikan dalam sebuah bakul, ikan yang sudah mati. Dan manakala ikan itu hidup semula dan masuk ke laut, maka disitulah tempat pertemuan itu. Meletak ikan dalam gaga, ikan yang sudah mati, kamu pergi tempat pertemuan dua laut. Kalau ikan ni hilang daripada gagamu, dia lompat, dia hidup balik, disitulah tempat ada Khidir. Itu dia panggil batu tanda tempat dia nak jumpa Khidir. Di mana? Wallahu a'lam. Ulama tafsir Syekh Sangkit dia kata wallahu a'lam. Di mana? Allah Taala tak sebut, kita seduk cari. Jadi tapi ada ulama tafsir korek sana, korek sini, duduk dengan teluk Aqabah lah, macam-macam, sebab dia tengok kepada evidence yang ada tu lebih kurang kawasan. Memang kawasan Nabi Musa duduk kat sekitar Mesir tu, Aqabah. Jadi maknanya ada kelogikan juga. Cuma tak usah kita duk takalluf, menyusah diri, pergi korek sana sini semata-mata nak cari di mana ke tempat pertemuan Musa dengan Khidir. Takut-takut kita pergi jumpa pergi sana jumpa Khidir juga. Baik. Teman Nabi Musa dalam perjalanan itu ialah Yusha' bin Nun, yang kemudian menjadi khalifahnya sesudah Nabi Musa wafat. Yusha' yang jadi pemimpin kepada Bani Israel. Allahu Akbar. Itu jelaslah kepada kita cerita permulaannya, kenapa
Nabi Musa ditegur oleh Allah, punca dianya sebab dia tak jawab, tak kata Allahu alam, dia jawab aku. Bila jawab aku tu tegur selalu. Ada lagi Musa? Bala, ada, bukan kau, orang lain. Nama dia Khadir. Nama dia apa? Khadir ataupun Khidir. Itu nama dia Khadir. Baik. Tengok ayat balik. Tengok atas. Dan ingatlah peristiwa tatkala Nabi Musa AS berkata kepada temannya, siapa dia teman dia? Yusha' bin Nun. Aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut itu. Di mana dua laut itu? Tengok nota 749. Di dalam Al-Quran tidak diterangkan nama dan tempat kedua-dua laut itu. Di mana? Tidak tahu. Tetapi oleh kerana Nabi Musa yang tinggal di Mesir telah keluar bersama-sama kaumnya ke semenanjung Sinai, maka setengah ahli tafsir memahamkan bahawa kedua-dua laut itu ialah cabang dari Laut Merah, iaitu Teluk Aqabah dan Teluk Suis. Kemungkinan di situ, wallahu alam. Yang betulnya wallahu alam, kita jangan ulangi jawapan Nabi Musa. Kita kata wallahu alam. Allah tegur Musa sebab tak kembalikan ilmu itu kepada Allah. Baik. Tengok ayat lagi. Dia kata sama ada kita pergi ke tempat pertemuan dua laut ni, au amdiya huquba, atau aku berjalan terus bertahun-tahun lamanya. Jangan main. Nabi Musa semangat nak pergi cari, nak menuntut ilmu. Sampai ke mana? Sampai bertahun-tahun nak pergi cari. Allahu Akbar. Jadi Sa'id bin Jubair dia pergi tanya Ibnu Abbas, inna Naufan al-Bikali, Nauf bin Fadalah al-Bikali al-Syami, anak tiri kepada Ka'b bin al-Ahbar, mastur, dia punya peribadi dia tak tahu. Kita nak kata dia ni betul ke tak betul dari riwayat hadis. Dia kata apa? Yaz'umu anna Musa, dia kata Musa hak pergi jumpa Khidir tu bukan Nabi Musa Bani Israel. Bila dia cakap macam ni, Ibnu Abbas bantah. Kadzaba aduwullah, bohong. Ini aduwullah dia ni cakap tak terpasal. Haddatsani Ubay sendiri cerita kepada aku, dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa bangun berkhutbah pada Bani Israel. Timbullah cerita tadi. Dia tanya siapa orang tanya dia siapa orang lebih alim dalam kalangan Bani Israel. Musa kata dia. Jadi Ibnu Abbas agak agresif menegur Nauf al-Bikali ini. Kata di Imam Nawawi, kata-kata Ibnu Abbas kadzaba aduwullah, bohong ni musuh Allah. Dia kata ini bahasa kasar ketika seorang itu nak marah, dan tidak semestinya dia itu musuh Allah sungguh, kafir tidak. Ini kita kena hati-hatilah, jangan kita duduk senang-senang cakap. Jadi sebelum jumpa dengan Nabi Khidir, mereka pun berjalanlah. Mulalah Nabi Musa bawa bekalan, dia dengan Yusha' berjalan. Tengok ayat 61. فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. Maka apabila mereka berdua sampai di tempat pertemuan dua laut, berjumpa dah tempat lokasi. Bila sampai di tempat lokasi, tempat yang dijangka dia akan jumpa Khadir, seperti yang telah diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah tak sampai perjalanan yang begitu lama. Sebab ulama kata al-huqub, ada kata 80 tahun. Selagi tak jumpa kita berjalan. Ada kata huqub dengan makna dahrun tawil, lama masa. Jadi alhamdulillah Nabi Musa jumpa awal lagi dengan tempat pertemuan dengan Khadir. Tapi apa boleh buat? Nasiyahu tahuma,
pulak dah. Bila sampai di situ, lupalah mereka akan hal ikan mereka. Terlupa kau ikan pula. Ada kata, tanda tuan-tuan, kita baca biar puas hati cerita ni. Kata di ulama tafsir, dia kata, apa makna nisyan, lupa di sini macam mana? Qila, dikatakan bahawa bila sampai di tempat tu, tiba-tiba ikan hak dia bawa tu bergerak, pom, masuk dalam lalau. Pada waktu itu Nabi Musa berehat, tidur, penat berjalan. Yusya'nya, dia kata nanti Musa sedar, aku bagi tahulah ikan di sini, ikan dah lompat, mana sini, jangan pergi lain. Itu dia kata nasyal fatan zikra qissatil hud, menyebut tentang ikan itu kepada Musa. Hak lupanya Yusha. Tapi dia ni sebabkan lupa kepada dua-dua. Sebab apa? Sebab Nabi Musa patut dia tanyalah juga, kan? Dia tanyalah ikan kita macam mana? Sebab punca nak jumpa Khidir melalui ikan. Kalau ikan tu lompat hidup balik, bermakna di situlah Khidir. Maka oleh kerana Yusha lupa nak beritahu ikan dah lompat, Nabi Musa pula tak tanya. Maka Allah ni sebahkan nasia, dua-duanya lupa. Siapa? Musa dengan Yusha. Yang betulnya yang lupa siapa? Yusha seorang, kan? Yang betulnya Yusha yang lupa. Itu perbahasan para ulama tentang kenapa lupa tu dinisbahkan kepada dua-dua, padahal yang lupanya seorang. Menarik dia punya ni, kan? Ada ulama kata Yusha tengok ikan lompat, dia lupa nak beritahu pada Musa. Waqala, ulama lain pula kata yang kedua, lupa nak perhatikan keadaan ikan. Abaqin, ikan ada lagi tak dalam raga ataupun sudah tidak ada, lupa juga. Allahu Akbar. Jadi ini semua Allah nak uji. Bila dia terlupa, Nabi Musa sedar tidur, ya Allah, mari kita sambung perjalanan kita, cari Khidir. Berjalan pula pergi. Siapa dia penat letih tengah jalan, barulah Musa minta, atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Yusha, kau mari makan Berasa lapar. Tadi wangun tidur tak lapar lagi, sebab semangat nak mengembara cari Khidir. Itulah orang semangat menuntut ilmu, kadang-kadang terlupa makan, terlupa kepada makan dan minum. Kita ni tengah duk ngaji, ingat ke makan. Itu masalah kita. Allahu Akbar. Sedang belajar ingat makan, sudah belajar mau makan. Pasal tu kalau kenapa pergi masjid malam ni, ada ceramah, lepas ada kuliah ni imam kata ada makan, dia pergi nak dengar ceramah ke nak makan? Atas niat lah, atas niat. Ada orang nak pergi dengar ceramah, ada orang buat bagi makan, kita tolong makan. Kalau tidak, tak habis makanan, tak dapat pahala kepada orang yang buat menyediakan. Jadi kita kena belajar dua-dua. Allahu Akbar. Tengok-tengok, weh, bahasa Kelantan kata weh lah, ikan sudah tidak ada dalam raga. Allahu Akbar. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Lalu ikan itu menggelonsor, menempuh jalannya di laut yang merupakan lorong di bawah tanah. Macam mana lorong bawah tanah ni? Tengok nota di bawah. Menurut hadis Bukhari, berjalanlah Musa dan temannya Yusha, dan manakala sampai di sebuah batu besar, tidurlah mereka. Relax, penat sangat. Pada ketika itu menggeleparlah ikan dalam bakul, lalu menggelonsor masuk ke laut. Setelah mereka bangun, lupalah temannya mengingatkan kepada Musa tentang ikan itu, dan Nabi Musa juga lupa bertanyakan hal ikan. Mereka pun meneruskan perjalanan sepanjang hari itu dan malamnya. Allahu Akbar. Tak boleh nak bayang kata, dia pergi jauh. Masya Allah, tabarakallah. Ikan ni pula ajaib.
Bila dia terjun dalam air, tempat dia berjalan tu, air tak bercantum balik. Tak takut air. Dia jadi lorong. Bila Nabi Musa sampai situ, tengok. Ini bekas ikan lalu ni. Macam kita jalan atas pasir, bekas kaki kita tu kan. Dalam air tu bekas ikan berjalan, ikan duduk berenang tu, semua jadi lubang kosong. Itu di antara benda ajaib. Benda ajaib yang berlaku kepada ikan. Semua kisah Nabi Musa dengan Khidir ni ajaib belaka. Jangan duduk pelik lah. Semua kisah di luar kan ni, kisah yang ajaib. Allahu Akbar. Dia kata la yaltaimu ba'dahu. Lorong ikan lalu tu tidak bercantum, ataupun orang panggil tak takut semula. Jadi berubah, ada kesan. Allahu Akbar. Wa fi hadis, dalam hadis kisah Musa dan Khidir ni alhamdulillah dalam bab kisah Musa dan Khidir ni banyak hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari, dalam ni cerita. Kita pun tak cari Israeliat banyak sangat kan. Dia kata apa dalam kisah ni, dalam kisah Bukhari ni, hadis Ubay, dia kata wa tadarrabal hut, ikan menggelempar ikan, hatta dakhala al-bahra, sehingga dia pun masuk dalam, dia lompat masuk dalam laut. Fa amsakallahu an jariyatil bahr anhu. Bila dia masuk dalam air, tempat dia lalu tu Allah Taala jadi kosong kan dia, jadi macam lubang. Hatta ka'anna asaru fi hajarin, kesan dia berenang tu macam batu jadi kosong. Allahu Akbar. Dia pun rawi hadis ni, dia kata dia dengar gini, Nabi kata berlubang macam ni, dia tunjuk tangan dia berlubang macam ni. Jelaslah kita kan. Imam Bukhari meriwayat daripada Sufyan bin Uyainah dalam hadis Amr bin Dinar, dia kata apa, wa fi asli sakhrah, tepak batu hak dia orang duduk tu ada mata air, yuqalu laha al-hayah. Dia kata air itu air hidup. La yusibu min ma'iha syai' illa hayy. Kalau benda mati sampai situ hidup. Fa asabal hut min ma'i tilkal ain, maka ikan tu kena percikan air di sakhrah, dia pun hidup balik. Ini kuasa Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah sekejap lagi kita akan bincang tentang Khidir ni hidup lagi ke mati. Ada kata Khidir ni hidup sepanjang zaman sebab dia hidup minum air ma'ul hayah. Kita kata tidak ada riwayat. Yang adanya dalam Bukhari ni cerita tentang ikan tu, cerita tentang ikan yang nak jadi mukjizat pada Nabi Musa. Seekor tu ya, tak ada cerita hak lain dah. Tak kata setiap orang dapat ikan pergi letak dekat ma'ul hayah tadi, tidak. Jadi kita jangan duduk perluaslah benda-benda yang Allah Taala tak cerita, tak detailkan. Kalau tidak kita terperangkap dengan kisah Israiliyat yang dibawa oleh puak-puak Bani Israel, bahaya. Baik, mari kita pergi cerita kita. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Setelah mereka melampaui tempat itu, dia lepas dah pergi jauh, katanya malam ni jalan esok. Berkatalah Nabi Musa kepada Yusha, bawalah makan tengah hari kita. Yusha, ghada tu makna makan tengah hari. Orang panggil lunch dah. Sekarang mari kita hari ni ghada. Kalau dengan zal ghiza, itu dia panggil bahan makanan. Mawad al-ghizaiyah, dia panggil bahan makanan. Ghada itu makan setengah hari. Kita ni ada 2, 3. Futur, makan pagi, sarapan pagi, breakfast. Ghada, makan tengah hari. Kemudian asya, itu makan malam. Kena belajarlah bahasa Arab ni baru kita sedap. Musa kata, buat mari makan kita ni, ghada kita mari. Tengok 751 di bawah. Bekalan makan dalam perjalanan itu ialah ikan yang dibawa bersama. Tetapi ikan itu juga apabila ia hidup semula dan masuk ke laut, menjadi alamat tanda
yang menunjukkan bahawa disitulah tempat pertemuan dengan Nabi Khidir alaihi salam. Mercu tanda munyak jumpa Khidir, tengok ikan mu hidup ke tak? Kalau hidup, berhenti situ. Tapi apa boleh buat? Musa kata Yusha, mari makan itu. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sesungguhnya kita telah mengalami penat lelah dalam perjalanan kita ini. Penat jalan jauh ni. Otak pula duk mikir mana Khidir kan. Kita ni kalau berjalan cari benda tak jumpa penat. Kalau kita tahu destinasi, kita jumpa, kita rasa tenang kan? Baik, ayat 63. Barulah Yusha teringat balik, remind balik apa yang telah berlaku. Qala ara'aita iz awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an azkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Bimbang juga Yusha ya. Saudaralah, marah ke Musa adalah aku. Kenapa tak beritahu? Kan? Dia pergi lepas dah. Tepat dia tidur tadi, memang situ dah. Mengembara pula sehari berjalan. Masya Allah, tabarakallah. Itulah dia kata hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala beri dia rasa lapar tu supaya tak nak pergi jauh lagi lah, berhenti setakat ni dulu, jangan pergi, kesian juga kan. Bila Nabi Musa minta makan, barulah Yusha jawab. Qala, Yusha berkata, Musa, tahukah apa yang telah terjadi tatkala kita berehat di batu besar itu? Sebenarnya aku lupa akan hal ikan itu. Allah, Musa, ikan kita lompat di batu tadi, aku terlupa nak beritahu. Aku nak beritahu, kau tidur, nak kejut, kesian, penat. Bangun tidur, kita nak berjalan. Pakar berjalanlah kita dua. Sebenarnya aku lupa akan hal itu, dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa daripada menyebut halnya kepadamu melainkan syaitan. Jadi Yus nak serah cerita ni, gangguan syaitan yang berlaku ni. Dan ikan itu telah menggelunsur menempuh jalannya di laut dengan cara yang menakjubkan. Aku tengok ikan tu pun masuk dalam air, dia berjalan jadi lubang, jadi lorong bekas laluan dia. Ajaba, pelik, benda ajaib berlaku. Benda ajaib berlaku. Saudaralah. Allahu Akbar. Dalam hadis Ubay ni panjang. Tuan-tuan tengok dalam Bukhari. Cukup satu kisah ni boleh kita analisa peristiwa yang berlaku ini. Jadi Ubay kata apa? Setelah Nabi Musa duduk di bawah bayangan teduh di tempat Saryan dia kata turabuhu balal, pasir dia tu basah, maknanya sedaplah berehat situ. Ketika itulah Nabi Musa tengah tidur, ikan dia bergerak. Yusha kata la uqizuhu, aku tak mau kejut Nabi Musa. Bila dia sedar aku cerita. Patutnya dia kejutlah Musa. Bangun, tengok ikan kita ni. Kan ikan tu jadi mercu tanda, tapi iyalah takdir Allah SWT nak suruh jadi dia penat mengembara menuntut ilmu, baru terasa kan. Allahu Akbar. Jadi Musa kata apa? Mari balik mula lah kita. Qala Musa. Tengok ayat 64. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Masya Allah. Nabi Musa berkata, Yusha, Allah, satu hari kita berjalan, itulah tempat yang kita cari. Allah, nak kata apa? Tapi tak ada pula riwayat Nabi Musa marah, tengking, jekoh ke Yusha, tak ada.
Nabi Musa kata, Musa, kenapa kamu tak Allah Akbar? Yusuf kata, maaflah Musa. Wa ma ansani oleh syaitan. Syaitan kacau aku. Bukannya aku suka-suka nak lupa, syaitan yang kacau. Jadi tak bolehlah kau marah dengan aku. Boleh marah juga sebab syaitan kacau, kita lupa. Kata apa? Tengok nota 752. Yakni perihal ikan hidup semula dan masuk ke laut itulah yang dikehendaki. Tempat kita carinya di sini. Allah wahyukan kalau ikan tu hidup balik, tu tempat dia. Dan sekarang mengetahuilah kita bahawa tempat berlakunya kejadian itu ialah tempat pertemuan yang dicari-cari. Fartadda ala atharihima qasasa. Mereka pun balik semula ke situ dengan menurut jejak mereka. U-turn balik. Mari kita pusing balik. Pergi ke batu semalam. Jauh katanya, sudah pusing itu, tapi apa boleh buat. Demikianlah para pelajar sekalian, sikap penuntut ilmu mesti ada sifat tawaduk. Jangan sombong. Jangan sombong. Jangan berputus asa, jangan putus harap. Jangan kata, oh silap, terlepas dah kita ni, lepas tu balik lah. Macam kita gini juga, kita nak pergi tempat kuliah, ada ustaz mau kuliah perdana, kita tengok dalam Waze sini, tiba-tiba salah, terlepas jauh dah, balik balik apanya, U-turn lah. Fartadda ala asari maqasasa, balik semua. Tengok Nabi Musa tak putus harap, dia pusing balik dengan Yusha, walaupun masa sudah agak jauh, pusing balik pergi cari batu. Allahu Akbar. Pusing balik. Ini ilmu tentang kesabaran. Ilmu tentang kesabaran dan juga ilmu tentang perangkap syaitan. Perangkap syaitan. Jadi Nabi Musa, banyak lagi hadis lain. Hadis tentang kisah Musa ni panjang. Bila wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Jadi perjalanan ikan dalam laut tu pelik. Dah lah dia hidup balik, kemudian dia berjalan tu berlubang habis. Berlubang dia punya kesan perjalanan dia. Bila Nabi Musa buat keputusan, apa keputusan? Pusing balik. Mari kita pergi cari batu tempat kita rehat tadi. Allahu Akbar. Ayat 65. Ayat 65. Bila dia pusing balik, satu hari pula berjalan, jumpalah. Tengok. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Dia pusing balik cari batu tadi. فَوَجَدَ مُوسَى وَفَتَهُ. Nabi Musa pun jumpa. Tengok. Nuh ada orang tidur atas batu. Wahwal khadiru. Dialah Khidir. Yang dimaksudkan dengan orang tu, abdan min ibadina, itu kata di ulama tafsir, dia kata apa? Wahwal khadiru bi ijma'il ulama. Bukan orang lain dah. Musa apa? Musa ni. Musa Nabi. Musa Bani Israel. Bukan Musa orang lain. Dia pergi. Maka jumpalah dia. Alhamdulillah, gembira Nabi Musa sebab boleh jumpa dengan orang yang dicari. Fawajada abdan min ibadina, daripada hamba kami. Tengok nota di bawah 753, yakni Nabi Khidir alaihi salam menurut majoriti ulama. Dia tu Khidir. Cuma timbul persoalan, Khidir ni nabi ke wali? Tanda sikit kita baca. Ada ulama
mengatakan Khidir nabiyun min minal anbiya. Tanda ini polemik nak Khidir ni tak habis-habis. Lepas ni kita akan pergi pula tengok orang kelahi, Khidir ni hidup lagi ke tak hidup? Sudah. Nabi Khidir nabi ke atau tak nabi? Rajjaha Al-Qurtubi kata nabi. Wa nasaba hadzal qaul ila al-jumhur, dia kata jumhur ulama termasuk Ibnu Katsir, Ibnu Hajar, Asy-Syanqiti, ulama semasa dia kata. Di antara ulama salaf yang mengatakan Khidir itu nabi, Ibnu Abbas, Ikrimah dan Muqatil. Maka itu yang kata nabi. Mana bukti kita nak nabikan dia? Nih, atainahu rahmatan min indina. Tengok. Yang telah kami kurniakan kepadanya rahmat dari kami. Kata di Syekh Syanqiti, yufham, dipahami daripada beberapa ayat bahawa rahmat yang disebut dalam ayat ini rahmatun nubuwah, rahmat kenabian. Wa anna hadzal ilma alladuni ilmu wahyin, ilmu laduni itu ilmu wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahawa perkataan rahmat disebut kepada Nabi dalam Quran banyak kali. Ini analisa daripada Syekh Adwaul Bayan. Banyak kali. Maka itu pendapat yang pertama mengatakan Khidir Nabi. Allahu Akbar. Pendapat yang kedua, waqila annal Khadir abdun salih wa laysa nabiyyan. Khidir ni bukan nabi, dia wali. Di antara ulama yang menyokong pendapat ini Al-Imamul Baghawi, wa nasaba hadzal qaul ila aktsar. Tadi Qurtubi, ini Baghawi. Dia kata ramai ulama kata dia tidak nabi. Di antara ulama semasa Qanuji, Sa'di dan beberapa ulama yang mentarjihkan dia tidak nabi. Sebab dia kata, Allah kata sini al-abdul ladzi laqiyahu laisa nabiyyan, hamdan min ibadiyah, itu bukan nabi. Sebab Allah Taala sebut bil ubudiyah, dia tak sebut bil anbiya, dia sebut. Jadi wallahu alam, kita kata kalau orang kata Nabi Khidir nabi, kalau orang kata wali, biarlah. Itu dua pendapat. Ada belaka ulama-ulama besar yang menyokong mereka. Ada belaka dua ulama besar menyokong mereka. Kita kata nabi, wali. Sebab Khidir ni termasuk di kalangan nabi yang diperselisihkan kenabian dia. Ada khilaf situ. Ada, kalau kita nak khilaf Nabi Musa nabi ke tak? La. Itu sudah jelas. Tak ada benda khilaf. Baik. Tengok ayatnya. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami telah mengajarnya di sejenis ilmu dari sisi kami. Tengok, ilmu laduni iaitu ilmu yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada seorang hambanya dengan jalan ilham. Pasal itulah jadi khilaf. Kalau kata dia terima wahyu, nabi. Kalau kata ilham, dia jadi wali, rajul salih. Jadi kita kata dua-dua ulama besar ada. Bolehlah kalau kita nak kata Khidir nabi, Khidir wali, wallahu alam. Kita pun tak nak masuk banyak dalam bab ini. Sebab apa? Sebab kalau masuk tak habis. Akan ada pro kontra. Kalau saya kata ni ada orang kutuk ni, kita jelas jelas apa yang dikata oleh para ulama. Timbul pelajar-pelajar tanda kenapa Khadir nama dia Khadir. Khadir itu makna hijau, orang hijau. Ni tengok hadis ni dalam Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama summiyal khadira, dinamakan Khidir itu dengan Khidir hijau, annahu jalasa ala farwatin bayda, bila dia duduk atas satu benda yang putih, fa iza hiya tahtazzu min khalfihi khadra, tepat tu akan tukar jadi hijau. Makna di mana Khidir duduk, dia akan jadi hijau. Kita kata pasal itulah Khidir itu nama dia hijau. Ada orang hijau kat sini? Ada orang nama Khidir? Mati itu dipanggil orang hijau. Masya-Allah, tabarakallah. Baik. Tamatlah kita, Nabi Musa sudah berjumpa dengan Khidir. Cuma timbul lagi dalam kajian Syekh Syanqiti.
Dalam Adwaul Bayan dia kata apa? Tengok. Khidir kata, Syangkiti kata, "I'lam anna al-ulama ikhtalafu fil Khadir." Ulama berbeza pandangan tentang Khidir. Hal huwa hayyun ila al-an, dia masih hidup sampai la ni ataupun sudah wafat. Sudah lama dia mati. Maka zahaba katsirun min ahli ilmi ila annahu hayyun. Mana ulama-ulama dulu, ulama kemudian mengatakan dia hidup. Sebab apa dia hidup? Ini cerita dia. Sebab katanya dia minum satu air, nama dia Ma'ul Haya, menyebabkan dia hidup. Di antara ulama yang menyokong kata dia hidup, Al-Qurtubi dalam tafsir dia, Al-Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, Ibn Salah, Al-Naqqash. Ulama lain kata dah mati dah dia. Di antara ulama yang awam kata dia ni sudah wafat, iaitulah Imamul Bukhari rahimahullah taala, dia kata tak ada dah Khidir. Wa qala muqayyiduhu, jadi qala Syangkiti afallahu anhu, alladhi yazharu li, mengikut aku kaji dua-dua pandangan ini, yang jelas kepada aku, rujhanahu bid dalil, yang jelas daripada dalil-dalil, annal Khadira laisa bihayyin bal tuwfiya. Khidir sudah mati. Kemudian Syekh Syangkiti dalam Adwaul Bayan, tanda pelajar, jilid yang ketiga, muka surat 2326 sehingga 338, telah membawa dalil-dalil yang menyokong pandangan mengatakan Khidir sudah mati. Kita pun rasa nak sokong pandangan yang kedua ini juga, sebab banyak masalah. Orang mengaku jumpa Khidir, akhir sekali dia jadi wali, dia jadi timbul benda pelik-pelik atas dunia. Dalam kitab Minhajus Sunnah mengatakan wallazi alaihi sairul ulama al-muhaqqiqin annahu mata. Dia sudah mati. Maka disitulah dikatakan bahawa mana lebih afdal di antara Musa dengan Khidir? Qala ajma'al muslimun anna Musa afdal, Nabi Musa lebih afdal daripada Khidir. Sebab dia nabi, dia rasul, dia ulul azmi dan macam-macam lagi. Baik, mereka telah berjumpa. Apakah episod seterusnya yang berlaku di antara Musa dengan Khidir? InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Bermula daripada ayat 66 dan kita ulang balik ayat 65. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.